Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di video saya pada kali ini, dan insyaAllah saya nak kongsikan satu benda yang mana menjadi isu yang dalam seminggu dua ni lah, yang mana ianya berkaitan dengan permainan video games ataupun lebih menjurus kepada games PUBG dipanggil ataupun PUBG. Jadi isunya ialah games ini dimainkan oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia lah kita katakan, dan termasuk juga golongan muda-mudi kita maupun yang dewasa bermain dengan permainan ini. Tapi yang jadi isunya ialah dalam permainan ini ada unsur yang mana mirip ataupun lebih kepada unsur penyembahan berhala yang dikenali sebagai berhala itu totems lah. Okey. Jadi untuk kalau dari segi permainannya ialah untuk nak mendapatkan sesuatu kelebihan, misal kata dalam permainan tu dah hilang kuasa ke, dah habis senjata ke, makna kata ialah dia kena melakukan upacara penyembahan dahulu, penyembahan kepada patung berhala tu, barulah dia akan dapat sesuatu, sama ada senjata ke dan seumpamanya lah. Jadi ini menimbulkan satu isu kerana sebelum ni tidak ada. Tidak ada benda-benda sebegitu, tapi diadakan. Dan selepas ianya telah diketahui, diviralkan semua di media sosial, maka beberapa hari selepas tu tak ada pula. Tak ada, ditiadakan balik. Dan pihak dengan ceritanya pihak dia punya penganjur dia lah ataupun yang tukang buat dia tu meminta maaf kepada orang Islam. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sebenarnya benda-benda begini inilah yang berlaku di akhir zaman. Kita kena tahu benda-benda yang berlaku di akhir zaman ini, banyak benda-benda yang pelik, yang mana kadang-kadang ianya menguji kita dan sehinggalah kita tak sedar bahawa ia boleh menggadaikan akidah kita. Dan sebagai contohnya, kalau tak sedar dalam permainan ini, anak-anak kita ke yang mana asyik bermain begitu gairah sekali, begitu taksub sekali, begitu orang kata dah sampai kepada level ketagih yang amat sangat, mereka sanggup buat apa saja demi untuk mencapai matlamat dalam permainan itu, kan? Jadi mereka tidak hiraukan ni sekadar game saja, boleh sembah aja, kan? Sampai begitu sekali. Jadi kalau tak ada orang nak beritahu, dia orang tak sedar, dia akan buat je. Dia akan akan main begitu. Walhal benda ini boleh menggugat ataupun boleh mengancam akidah kita, mengandungi unsur syirik. Walaupun benda yang kita main-main je kan. Tak, sebenarnya ianya boleh menggoyahkan akidah kita jika kita buat walaupun tanpa kita sedar. Inilah orang kata syirik tanpa sedar ni, yang kita syirik yang tersembunyi ni. Di akhir zaman ini memang banyak syirik yang mana kita tidak sedar, yang mana yang tersembunyi. Yang tersembunyi. So jadi kita kena hati-hatilah. Bagi mereka yang tak bermain tu, jangan cuba-cuba untuk menjinakkanlah dengan permainan-permainan sebegini. Dengan permainan-permainan sebegini yang mana kita ambil beginilah. Kalau kita nak jaga amalan kita, nak jaga akidah kita, bagi saya permainan online ini sikit sebanyak yang memberi kesan kepada jiwa kita. Ada orang kata tak memberi kesan kepada jiwa. Tapi kalau setiap hari kita tanyalah pakar-pakar psikologi, kalau setiap hari kita main, kita tembak orang, kita belasah orang, kita gaduh, misal kata ada games yang berbentuk sebegitu, mungkin di kalangan ada anak-anak remaja kita ataupun anak-anak kita yang masih kecil, jika ianya didedahkan dengan perkara sebegitu, permainan sebegitu, kalau setiap hari dia main, setiap hari dia buat, saya rasa sudah tentu ia akan membentuk dalam diri dia seorang yang ganas, seorang yang mana suka kepada kekerasan. Ini bahayanya. Okey, jadi benda-benda sebegini kita kena ingatlah bahawasanya
kita kena hati-hatilah dengan permainan ini. Bukan saja PUBG sahaja, tetapi banyak lagi permainan-permainan games yang lain. Kadang-kadang ianya kita tak sedar musuh-musuh Islam cuba untuk meracuni, cuba untuk merosakkan akidah kita daripada pelbagai-pelbagai sudut. Antaranya ialah permainan games online ini. Banyak lagi lah mungkin kita tak sedar, tapi ini antara yang disedar oleh orang ramai. Jadi bagi saya, sesuatu amalan itu, sesuatu perkara itu, kita sandarkan kepada diri kita sejauh mana. Kalau kita nak buat amalan itu, sejauh manakah ia boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang baca surah Al-Kahfi, ada ayat yang menyebut ada amalan yang mana kita menyangka ianya baik, ianya sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya sesuatu itu, perkara tersebut, amalan tersebut sebenarnya tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut sebenarnya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ada dalam surah Al-Kahfi itu. Okey. Jadi kita kena hati-hatilah dengan perkara-perkara sebegini. Kalau boleh jauhkanlah benda-benda sebegini. Banyak lagi benda-benda yang kita belum tahu dari segi agama Islam ni. Ayat Al-Quran berapa banyak yang kita telah hafaz, berapa banyak yang telah kita mengetahui maksud-maksud huraian-huraian ayat Al-Quran. Carilah, carilah tadabburlah ayat-ayat Al-Quran. Tinggalkanlah benda-benda yang mana bagi saya games ini dia boleh membawa kepada satu tahap ketagihan. Bila dah ketagih susah lah. Bila dah ketagih susah kita nak berhenti. Kan? Begitu. Jadi benda-benda ni adalah ulama di di Palestin, mereka telah mengatakan benda ni haram. Haram main benda macam ini. Kan ada di Al-Azhar online ke apa, saya tak berapa pasti, tapi ada juga menyatakan ianya haram. Kat Malaysia kita tak ada bunyi lagi. Tapi pendapat saya lah, kalau boleh kita jauhilah benda-benda sebegini. Akhir zaman ini banyak benda-benda yang mana kita tak sedar. Kalau nak betul-betul jaga amalan kita, tak payah main. Lebih baik kita main bola sepak. Lebih baik kita main badminton, pingpong dan seumpamanya. Itu lebih selamat daripada yang kita duduk terperak depan gadget, terperak depan komputer dan seumpamanya. Okey, itu saja pendapat saya. Jangan marah saya, jangan kecam saya. Ini pendapat saya. Anda ada pendapat masing-masing. Okey, nak jaga amalan, nak jaga supaya amalan kita terjaga, jauhilah 4G. Ini bukan saya kempen, saya nak menyuruh sahaja. Okey, Assalamualaikum.